بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم. Muslimin muslimat nirmati Allah, alhamdulillah kita teruskan pengajian 40 hadis kursi karangan Syekh Mula Ali Al-Qari. Dan pada sesi yang lepas kita telah pun menyebutkan hadis yang ke-15. Secara sepintas lalu kita dah sebutkan, rasanya hadis ini tidaklah memerlukan huraian yang panjang. Hadis ini menunjukkan bahawa apa sahaja yang manusia dapat, sama ada yang berada pada batang tubuhnya ataupun luar daripada tubuhnya, itu pakaian, makanan dan sebagainya, merupakan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap nikmat itu merupakan perkara yang perlu kita syukuri. Baik, kita terus sahaja ke muka surat yang berikutnya ataupun hadis yang berikutnya, hadis yang ke-16. Okay, hadis yang ke-16. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah ta'ala ana aghna syuraka'i 'ani syirk man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu, rawahu Muslim. Hadis yang ke-16 ini adalah berkenaan dengan larangan seorang makhluk Allah Ta'ala berbuat syirik. Syirik itu seperti mana kita tahu, ada syirik yang jali dan juga ada syirik yang khafi. InsyaAllah kita akan bincangkan sebentar lagi. Baik, daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, katanya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ana aghna. Aghna ini maksudnya kaya, ataupun dalam arti kata lain, bila kita lihat orang yang kaya adalah orang yang tidak memerlukan sesuatu. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dia tidak memerlukan. Aghna, kaya akan, ai tidak memerlukan sesuatu. Asyuraka, sekutu. Ani syirk, daripada penyekutuan. Baik, muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian, asyirku terbahagi kepada dua. Satu, asyirkul jali, maksudnya adalah syirik yang tampak. Yang kedua adalah asyirku al-khafi, syirik yang tak nampak. Apakah yang dimaksudkan dengan asyirkul jali? Ay yu'lina al-'abd bilisanihi wa aqidatihi anna Allah syarikan. Seorang makhluk Allah Ta'ala secara terang-terang melalui lisannya dan juga melalui pegangan ataupun kefahaman ataupun i'tiqadnya bahawasanya Allah Subhanahu wa taala mempunyai sekutu. Itu sebab Allah Subhanahu wa taala dalam ayat Al-Quran menyebutkan inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampunkan. Pada ayat ini secara terang-terangnya berkenaan dengan asyirkul jali, syirik yang orang buat secara tampak, sembah, pergi sujud. Wa yaghfiru inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi. Allah Subhanahu wa taala tidak mengampunkan hamba-Nya yang mati dalam keadaan mensyirikkan sesuatu dengannya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala boleh memberikan pengampunan terhadap dosa selain daripada syirik sekiranya dia berkehendak. Dalam hadis yang lain, Abdullah bin Mas'ud
berkata, qala rajul ya Rasulullah, ayu dhanbin akbar indallah. Seorang lelaki dalam riwayat Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, apakah syirik yang paling besar wahai Rasul di sisi Allah? Qal an tad'u lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Dalam hadis riwayat Muslim ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan engkau menjadikan sesuatu niddan. Niddan ini sekutu. Niddan juga boleh bermaksud sesuatu yang kita seru, niddan. Sekutu, sesuatu yang kita seru, harap. Sedangkan sesuatu yang kita seru, niddan, selain daripada Allah, sedangkan Allah Subhanahu wa taala lah yang menciptamu. Baik, jadi dalam hadis Abdullah bin Mas'ud ini secara terang, dan tak perlu kita nak huraikan secara panjang lebar bahawa syirik merupakan sesuatu dosa yang tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sekiranya seseorang makhluk itu mati dalam keadaan sedemikian rupa. Itu syirik kategori yang pertama. Kita ada syirik kategori yang kedua. Mungkin syirik kategori yang pertama ni tidaklah dilakukan seorang penuntut ilmu, mungkin tidaklah dilakukan oleh seorang yang mengucapkan syahadah. Tetapi yang paling Nabi sallallahu alaihi wasallam takuti adalah asyirkul khafi. Syirik yang tersembunyi. Baik. Syirik yang tersembunyi ini ada beberapa bahagian. Syirik yang tersembunyi ini ada beberapa bahagian. Baik, bahagian yang pertama saya sebutkan, ay yuridu at-taqarruba ila ghairillah. Dia secara terang-terang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Solat dia solat, puasa dia puasa, dan bermacam-macam ibadah dia lakukan. Tetapi tujuannya adalah untuk taqarrub, untuk dekat akan sesuatu, tetapi bukan sesuatu itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya dia beramal, amalnya itu bukan nak dekat dengan Allah, tetapi untuk dekat dengan sesuatu. Sama ada wanita yang ingin dikahwini, ataupun dengan ketua agar dia mendapat jawatan dan sebagainya, ataupun mendapatkan harta, maka ini juga termasuk asyirkul khafi. Kategori yang kedua, muslimin muslimat, dia berbuat sesuatu ay yaqsuda biha al-wusul ila gharad dunyawi. Tadi dekat, dia buat sesuatu agar dia dekat dengan seseorang. Tetapi yang kedua ini dia buat amal ibadah, tampak dia tu buat seperti mana orang lain buat, tetapi dia buat kerana ingin mendapatkan gharad dunyawi. Gharad dunyawi maksudnya adalah sesuatu habuan dalam bentuk dunia. Baik, yang ketiga, ini yang mungkin kebanyakan orang buat, ay yaqsuda biha at-taqarrub ila Allah wal gharad dunyawi. Bercampur. Dia pergi buat ibadah memang kerana Allah, tetapi dalam masa yang sama dia berharap dia juga dapat habuan duniawi. Para ulama menyebutkan pada kategori ketiga ini mungkin kebanyakan orang buatlah pada kategori ketiga ini, illa man rahimahullah. Adalah kita lihat mana satu yang lebih besar di hatinya, apakah kerana Allah ataupun kerana ingin mendapatkan gharad duniawi yang lebih besar. Maka pahalanya itu akan diberikan berdasarkan niatnya yang mana satu lebih besar. Sekiranya dia buat kerana Allah Subhanahu wa taala, tetapi gharad duniawi, dia buat ibadah tetapi mengharapkan sesuatu habuan dunia itu lebih besar, maka ibadahnya itu absah, tapi dalam masa yang sama dia tidak mendapat pahala terhadap ibadahnya. Wallahu a'lam. Man amila amalan asyraka fihi ma'iya ghairi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, man amila amalan, siapa yang buat sesuatu amal, asyraka fihi, dia mensyirikkan aku padanya, menyekutukan aku padanya, ma'i, ibadah itu asalnya adalah untuk mendekatkan diri kepada aku, ma'i Allah Taala sebutkan. Tetapi dalam pada ada Allah, di hatinya itu ada ghairi, ada selain aku, Allah Ta'ala kata.
taraktuhu, maka aku akan tinggalkan dia, wa syirkahu, dan beserta dengan apa yang dia sekutukan dengan aku. Allah Subhanahu wa taala Maha Mulia, Al-Aziz. Dia tak mahu kita buat sesuatu kerana dia itu kita kongsi tujuan ibadah itu dengan sesuatu benda. Maka kalau ada perkongsian seperti itu, Allah Ta'ala kata apa? Aku akan tinggalkan ibadahnya itu. Bergantung kepada betapa besar gharat itu. Seperti mana yang kita sebutkan tadi, kalaulah dunia itu lebih besar, tujuan dia buat ibadah, maka ibadahnya itu boleh jadi absah, maksudnya tidak perlu diulang semula, tetapi pahalanya itu tidak ada. Baik, itu hadis yang ke-16. Hadis yang ke-17. Hadis yang ke-17 ini, muslim-muslimat, adalah hadis yang menarik. Mungkin ada sebahagian orang yang takut untuk menginfak kerana hartanya hilang dan tak berganti. Okay, Allah Ta'ala dalam hadis yang ke-17 ini kata, aku akan ganti apa yang kamu infakkan. Hadis yang ke-17. An Abi Hurairah radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala Allah azza wa jal unfiq alaik, rawahu Ahmad wa Shaykhan. Hadis ni ringkas sahaja. Mungkin kalau ada yang takut jadi miskin, dia patut tampal hadis ni dekat pintu rumah dia. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam, qala Allah azza wa jal, Allah Subhanahu wa taala berfirman, anfiq. Allah Taala kata apa? Allah Ta'ala perintahkan anfiq, berikanlah infak. Unfiq alaih, engkau jangan takut benda yang kau infak itu. Unfiq alaih, aku akan ganti dan aku akan berikan infak kepada engkau. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, perkataan anfaqa itu apa dia? Dari sudut bahasanya, perkataan anfaqa itu bermaksud al-itlaf, wal-ihlaq, wal-idhab. Perkataan infak itu anfaqah. Al-itlaf maksudnya memusnahkan. Al-ihlaq seerti dengan memusnahkan. Wal-idhab maksudnya menghilangkan. Apa kaitan makna bahasa dengan istilah? Sebab orang yang menginfakkan hartanya, dia akan menghilangkan harta tersebut daripada dirinya untuk diberikan kepada orang lain. Itu maksudnya infak. Kita ada infak untuk keluarga, kita ada infak fi sabilillah, kita ada infak untuk dakwah. Itu secara umum. Pun begitu, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, infak yang paling utama, mungkin ada sebagian orang fikir infak kepada orang lain itu lebih utama. Dan kita sebutkan pada sesi-sesi yang lepas, adat Arab Jahiliyah, mereka berbangga kalau mereka dapat berinfak kepada orang lain. Dalam masa yang sama, keluarga mereka itu kemiskinan. Okay. Seperti mana yang berlaku kepada Hindun. Kan dia tanya dekat Nabi SAW, boleh tak ambil duit suami dia? Nabi kata, ambil untuk cukup bagi engkau dan anak engkau. Baik, dalam hadis riwayat Muslim, saya bacakan hadis ini. Idza a'tallahu ahadakum khaira. Allah Subhanahu wa taala kata, Nabi SAW sebutkan, idza a'tallahu ahadakum khaira. Jika sekiranya Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis riwayat Tabarani, idza an'ama, dia samalah maknanya lebih kurang. Sekiranya Allah Taala berikan engkau nikmat, salah seorang daripada kamu itu diberikan nikmat oleh Allah Taala, Nabi SAW kata apa? Falyabda bi nafsihi. Apa maksud falyabda bi nafsihi? Maka nikmat itu sepatutnya yang pertama sekali pakai adalah dirimu sendiri. Beli baju yang elok, beli kasut yang elok, beli semua yang elok lah. Dalam hadis riwayat Muslim ni, Nabi kata falyabda bi nafsihi, maka hendaklah dia mulakan nikmat itu dia pakai untuk diri dia sendiri. Kemudian Nabi SAW kata wali ahli baiti, dan seisi rumah. Jadi kalau kita dapat nikmat lebih, katalah ada bonus lebih, jangan kita sibuk-sibuk nak berikan kepada orang lain.
berikan dulu kepada isteri, berikan dulu kepada anak-anak, bagi mereka satisfied. Itu adalah suami yang misali, suami yang bagus, tarbiyah yang baik. Okay. Sebaik-baik ahli ketua keluarga adalah Nabi SAW. Jadi Nabi kata, Waalaikumsalam warahmatullah, mulakan untuk dirimu dan juga ahli keluargamu, jangan sampai mereka meminta-minta. Saya teringat ada satu hukum fiqh yang menjadi perbahasan para ulama terdahulu. Boleh tak kalau seorang isteri minta izin suaminya balik ke rumah mak ayah dia dan suami dia tak izinkan, kemudian dia pergi balik saja, boleh tak seperti itu? Ya, kita tahu sabit riwayat Nabi SAW menyebutkan isteri kena minta izin, bahkan kalau suami minta untuk melakukan hubungan intim itu, kalau dia tak ada apa-apa, tak dalam keadaan mamnu' haid, dan dia tak layan, maka malaikat akan laknat sampai ke subuh. Ya, itu asalnya. Tetapi perbahasan itu tak berhenti sekadar itu. Tak berhenti sekadar itu. Ada para ulama yang mengizinkan, ada yang kata tak boleh. Ada orang yang baca separuh, kata suami tak sepatutnya zalim, maka mereka kena izinkan suami isteri mereka kalau nak pulang ke rumah mak ayah. Tapi ada sebahagian yang memberikan illah, memberikan alasan kenapa suami berhak untuk tidak memberikan izin kepada isteri untuk pulang ke rumah ataupun ke kampungnya lah, bahasa kita ke kampungnya. Kerana ada masalah timbul. Masalah apa timbul? Kalau isteri balik ke kampung, kita tak berkeluarga lagi, mungkin kita tak ada pengalaman kan. Apa masalah? Mungkin kena tanya Abu Muazzah. Tapi mungkin keluarga dia bahagia je. Ya, saya bukan nak sebut pasal poligami lah, tapi saya nak sebut ada sebahaya. Ini kalau baca ada masalah ini timbul. Itu sebab kita tak boleh berikan kadang ada orang tanya kan kita pendapat, permasalahan. Cuma kebelakangan ni saya banyak tak jawab soalan lah, sibuk dengan jadual yang begitu padat. Tapi dululah, kadang saya terima juga soalan-soalan yang seperti ini. Kita tak boleh kata tidak, dan kita tak boleh cakap secara direct kata boleh. Okay. Sebab kes seperti ini, ada yang kata, Ustaz, saya bila kalau saya izinkan isteri, bukan tak nak bagi izin, tapi setiap kali balik itu, macam yang Abu Talha sebutkan, dia akan compare apa yang ada dekat rumah, kat kampung mereka, adik-adik mereka tu, ataupun kat rumah mereka, dengan apa yang ada pada saya, dan saya tak mampu. Setiap kali balik mesti jadi seperti itu. Itu sebab ada sebagian para ulama kata tak boleh. Kalaulah kesnya jadi seperti itu, lagi kalau berlaku pengabaian tanggungjawab terhadap rumah. Apakah tidak berlaku? Berlaku. Dia tak ada hitam putih gitu. Kita kena tanya. Jadi kalau benda tu ditanya kepada saya akan kata cuba pergi jumpa kaunselor bahagian perkahwinan. Jadi untuk mengelakkan seperti itu, okay, suami ni kalaulah dia ada rezeki, saya nak relate yang ini lah. Kalau dia ada rezeki lebih, maka belikanlah sesuatu yang baik untuk keluarga dan juga untuk keselesaan rumah. Mungkin kalau dulu tak mampu, ada rezeki lebih, bonus. Kalau tilamnya mungkin 1 inci, tak selesa nak baring kat situ, belilah tilam yang mungkin 50 inci kat situ. Dia tak salah. Dalam hadis ini Nabi SAW kata, "Falyabda' bi nafsihi wa ahli baitihi." Mulakan dengan dirimu sendiri, nikmat itu kau rasai, kemudian untuk seisi keluarga. Isteri kalau solehah, insya-Allah dia tak akan buat comparison, kecuali kalau suaminya itu sendiri juga bermasalah. Kalau dia solehah, kemudian suami bermasalah, mungkin akan timbul masalah.
dia tak faqih, tak matang dalam mengurus rumah tangga. Sila. Ini hadis ni pasal infak, bukan pasal rumah tangga. Berapa kali berlakunya? 3 kali. Dia keluar dengan orang lain. Tapi mereka hidup, tak tahu lah. Akhirnya mereka sepakat, mereka tak mau bercerai. Mereka tak mau bercerai. Boleh ke rujuk balik? Dah jatuh kepada talak 3. Macam mana tunjukkan? Talak ada berapa kategori. Kalau kita nak ke bid'ah ataupun sunni, satu sudut kita ada talak yang boleh rujuk ataupun tidak, raj'i ataupun ba'in. Tengoklah kalau ba'in sughra ataupun ba'in kubra. Kalau ba'in kubra dah cerai kemudian 3 kali, maksudnya dah habis bilangan talak, dia tak boleh lagi bersama. Dan kalau nak bersama, dia kena nikah dengan orang lain. Kemudian tak cukup sekadar nikah kemudian diceraikan. Itu Nabi SAW larang. Kita panggil apa istilahnya, Cina buta. Saya tak tahu kenapa Cina buta, bukan orang lain buta. Kemudian nikah, melakukan persetubuhan, suami isteri, hubungan intim. Kemudian cerai, suami yang dia nikah baru tu cerai, kena tunggu iddah habis. Maksudnya tak ada ruang untuk suami yang dia kahwini itu untuk rujuk semula dengan sekadar kata aku rujuk. Taman iddah, kena pergi meminang semula, berikan mahar baru dan akad yang baru. Seperti itu. Kalaulah mereka dalam keadaan seperti itu, ba'in, kubra, dan mereka tak buat seperti yang saya sebutkan tadi itu, maka mereka dalam keadaan berdosa. Sebab mereka bukanlah lagi mahram. Bukan mahram sebenarnya. Bukan lagi suami isteri. Mereka rujuk kepada pejabat Saudi, pejabat agama tidak pernah bertanyakan kepada sang suami itu, mengapa anda lafazkan sampai 3 kali dia cerai. Tak pernah tanya. Itu alasan dia kan, alasan dia cerai itu tak pernah tanya. Itulah wallahu alam. Kalau ada orang tanya bab ini, saya ataupun saya yakin dan percaya asatidzah lain juga akan berikan panduan secara umum. Kerana fatwa itu berbeza dengan undang-undang yang diamalkan. Bahkan kita tahu setiap kerajaan negeri ada mahkamah syariah dia masing-masing. Jadi yang demikian, fatwa merupakan satu benda yang lain. Biasanya asatidzah akan berikan nasihat secara umum sahaja. Tetapi dari sudut hukum yang perlu dilaksanakan oleh pasangan, itu tertakluk kepada kerajaan negeri masing-masing. Jadi yang lebih baiknya berikan nasihat dan rujuk kepada pejabat agama. Allahu a'lam. Baik, kita barakallahu fik. Kita sambung Baik, sebab ada satu lagi hadis lain. Okey. Inna Allah Ta'ala idza an'ama 'ala 'abdin ni'matan yuhibbu an yura atharu an-ni'mati 'alayhi. Nabi SAW menyebutkan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dalam hadis riwayat Al-Baihaqi dalam Syu'ab Al-Iman, bila memberikan sesuatu nikmat kepada seorang hamba, Allah Taala suka untuk athar, kesan nikmat pada Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba itu kelihatan.
Kemudian Nabi SAW sebutkan Allah sesungguhnya tidak menyukai al-bu'us wat-taba'us. Pernah dengar tak perkataan bu'us dan juga taba'us? Wa yabghad as-sa'il al-mulhif wa yuhibbul hayy al-afif wal muta'affif. Allah Ta'ala bila berikan dalam hadis ini, nikmat Allah Ta'ala suka untuk kita pakai sebagai tanda kita bersyukur nikmat itu. Dan Nabi SAW kata, wa yakrah, Allah Ta'ala tak suka al-bu'us. Apa maksud al-bu'us? Bu'us ini maksudnya adalah izharul dhillah, menampakkan dia tu macam dhillah ni maksudnya hina, compang-camping, rambut serabai, rambut kembang itu kan. Ada orang rambut kembang tak terurus. Kalau ada rezeki pergi ke kedai gunting rambut. Bukan rambut kembang. Kadang saya suka buat lawak itu untuk student, rambut kembang tak terurus. Ada kat. Yalah, ada student macam tu kan. Biar rambut dia kembang, saya kata nyamuk masuk sesat dekat rambut dia. Tak keluar. Gitu. Allah Ta'ala tak suka benda tu. Wa yakrahu al-bu'us, nampak selekeh. Wa taba'us, apa maksud taba'us? Izharul haja, nampak macam minta-minta. Kita gini mengadu supaya orang tengok dia ni kesian. Nampak sikit-sikit minta itu, minta ini. Allah Ta'ala tak suka benda tu. Dan Nabi SAW kata, wa yabghad, Allah Ta'ala murka. Murka kepada siapa? As-sa'il al-mulhif, peminta yang suka bersumpah. Dia kata, wallahi aku ini, wallahi sakit, wallahi sikit-sikit, wallahi sikit, wallahi, bersumpah. Wa yuhibbu al-hayy al-afif wal-muta'affif, Allah Ta'ala suka akan orang yang pemalu, yang menjaga kehormatan dirinya. Itu sebab Allah Ta'ala dalam Al-Quran banyak sebut tentang lis-sa'ili wal mahrum. As-sa'il maksudnya lah kita seorang mukmin itu dia akan berikan kepada lis-sa'il wal mahrum. Apa maksud al-mahrum? Mahrum ini adalah orang yang tertegah. Dia tertegah disebabkan dia itu punya maruah diri yang tinggi, disebabkan dia itu punya, kita kata apa, maruah diri, integriti yang tinggi. Dia tak meminta-minta, dia tak suka, tapi dia berhajat. Oleh kerana maruah diri yang begitu tinggi, dia nak jaga kehormatan diri dia, dia tak minta ke orang. Jadi Allah Ta'ala puji orang yang berikan infak ataupun berikan kesedekah kepada lisail, orang yang memang minta, memang kita tahu dia itu berhajat, dia minta. Dan juga al-mahrum, mahrum ni orang seperti itu, yang dia tak minta tapi kita tahu dia berhajat, kita berikan sebelum dia minta. Jadi gitu, berikan nafkah untuk diri sendiri, pakai benda-benda yang elok, tapi jangan, dalam masa yang sama jangan berlebihan lah. Jangan berlebihan. Kalau mampu, keretanya mampu berapa, 40,000, pakailah kereta 40,000. Jangan pakai kereta yang harga 100,000. Ukur baju di badan sendiri kita pun ada bidalan seperti itu. Hutang. Antara nafkah dan juga hutang, hutang perlu didahulukan. Ini nafkah yang mubahat, bukan nafkah yang wajibat. Okay? Dan Nabi SAW mencela orang matalul ghani. Apa maksud matalul ghani? Orang yang dia itu berhutang, tapi dia memanjang-manjangkan tempoh hutangnya dalam keadaan dia mampu untuk membayar. Nabi larang itu, matalul ghani, orang yang berharta tapi ada hutang, dia tak bayar hutang dia manjang-manjangkan tempoh hutang, tempoh pembayaran hutang. Dia tak ada yang hitam putih, tetapi kalau kita sebutkan, kalaulah ada infak yang mubahat, bukan wajibat, dia ada hutang, nak spend ke ataupun nak bayar hutang, maka bayar hutang itu terlebih dahulu. Bahkan dalam bab wasiat dan juga mirath, hutang didahulukan.
Sedangkan mirath itu wajib diberikan. Hatta walaupun ayah dia kata aku tak nak bagi kat engkau sebab engkau ni kurang khidmat kat aku, tak boleh. Memang itu adalah peruntukan yang Allah Ta'ala berikan kepada si anak. Pun begitu, perkara yang wajib itu hutang dahulu sebelum mirath dan juga wasiat. Allahu a'lam. Ya, hutang kena dibayar. Peringatan untuk saya juga. Baik. Sebab kenapa orang tak nak bagi infak? Ada dua sebab. Bakhil lah kan. Dan juga syuh, kita pernah sebutkan. Apa beza bakhil dan juga syuh? Syuh ini adalah dia itu bakhil, dalam masa yang sama dia masih menginginkan apa yang berada pada tangan orang lain. Syuh lebih teruk daripada bakhil. Satu, muslim-muslimat, kenapa orang tak nak bagi infak ataupun kedekut? Dia beza tau orang kedekut dengan orang yang berhati-hati dalam perbelanjaan. Jangan tersalah sangka. Tapi kadang-kadang bila kita dengar orang bagi talk ataupun orang bagi ucapan tentang pengurusan kewangan, sampai seolah tak boleh nak spend apa-apa kan. Tak boleh, jangan pergi bercuti, kalau bercuti nanti lebih. Kita tak seperti itu. Kita muktasid kita itu pertengahan, tidaklah berlebih-lebih. Dalam masa yang sama kita juga beringat apa yang ada pada kemampuan kita. Baik, satu, punca kenapa orang kedekut, sebab secara fitrahnya manusia itu memang suka akan harta. Siapa tak suka kan? Suka akan dunia. Tapi orang kedekut ataupun orang yang tidak suka memberikan infak, ini fitrah dia itu berlebihan. Nakkan harta sehingga kan dia berfikir kebaikan itu berada pada menahan harta. Okay. Dia fitrah, itu memang fitrah manusia suka akan harta. Siapa tak suka? Okay. Fitrah manusia juga suka, kalau lelaki suka akan perempuan, perempuan suka akan lelaki. Dia fitrah biasa. Tetapi orang yang kedekut ini dia berlebihan. Okay. Berlebihan sehingga kan dia menyangkakan kebaikan berada pada menahan harta pada sisi dia. Yang kedua, kenapa orang jadi kedekut? Sebab dia su'udzan dengan Allah Ta'ala. Su'udzan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran, Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir walakinna aktharan nasi la ya'lamun. Allah Ta'ala sebut, Qul, katakanlah, sesungguhnya Allah lah yang yabsut, yang meluaskan, wa yaqdir, dan juga mengkadarkan, menentukan harta sekian-sekian dapat berapa. Si fulan dapat berapa, si fulan dapat berapa. Yabsut, dia yang buka, dia yang kadarkan, maksudnya memberikan had. Allah Ta'ala di penghujung ayat ni beritahu apa? Walakinna aktharan nas la ya'lamun. Tetapi kebanyakan manusia itu mereka tidak ya'lam, mereka tak tahu benda tersebut, ataupun tahu tapi buat tak sedar. Jadi orang yang kedekut ini adalah orang yang su'udzan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, sedikit tentang kelebihan orang yang bersedekah. Saya yakin dan percaya di Baitul Salam ini banyak cerita tentang sedekah. Dan Alhamdulillah orang-orang kat sini pun Masya Allah banyak yang suka bersedekah. Buku pun disedekahkan. Buku Ahad ni ada yang sedekah, Alhamdulillah. Kita sebutkan juga cerita tentang kelebihan sedekah. Okay. Al-Baihaqi menyebutkan, satu hari ada satu orang lelaki datang berjumpa dengan Abdullah bin Mubarak. Ini kisah ini masyhur. Lalu lelaki ini tersebut menyebutkan kepada Abdullah bin Mubarak, dia kata, ya Aba Abdurrahman, kunyah kepada Abdullah bin Mubarak. Dia kata, kurhatun kharajat min rukbatai. Kurha ni maksudnya adalah penyakit yang menyebabkan keluar nanah itu dekat rukbatai, dua lutut. Mundu sab'a sinin,
sejak 7 tahun, tak sembuh-sembuh. Buat macam-macam itu, berubat gitu, tak sembuh. Wa qad a'alajtu bi anwa'il ilaj wa sa'altu al-atibba falam antafa'u bihi. Aku berubat macam-macam, aku tanya doktor itu, tanya doktor ini, dan dia kata aku tak ada dapat manfaat, tak ada kesan. Faqal Ibnul Mubarak, ini petua Ibnul Mubarak, dia kata idhab fanzur mawdi'an yahtajun nas ilal ma'. Dia kata, wahai lelaki, wahai si fulan, cuba engkau cari mana-mana kawasan yang memerlukan air. Sebab zaman dahulu air merupakan satu benda yang berharga. Fahfir hunaka bi'ran. Dia kata, kau pergi cari kawasan yang memerlukan air, kau pergi gali, kau spend sikit duit engkau, pergi gali bi'ran, telaga. Fa inni arju an tanbu'a hunaka 'ainun wa yumsik anka. Dia kata, aku harap di situ adalah mata air yang terbit dan Allah Subhanahu wa taala berikan kesembuhan kepada engkau. Fa fa'ala ar-rajul, maka lelaki itu pun pergi buat ma ausahu bihi Ibnu Mubarak, apa yang dipesan oleh Abdullah bin Mubarak. Fa syufiya minal marad, lelaki tersebut pun sembuh daripada sakit. Jadi telaga yang dibuat lelaki ini merupakan asbab kesembuhan. Dan kita tahu ada riwayat yang menyebutkan bahawa sedekah itu antara asbab yang Allah Ta'ala jadikan sebagai penyembuhan kepada penyakit. Jadi kalaulah ada yang berubat macam-macam, tak diketahui dia punya punca apa, cubalah ilaj melalui sedekah. Bersihkan harta melalui zakat dan sedekah. Wallahu a'lam. Baik, jadi untuk hadis yang berikutnya kita berhenti dulu. Mungkin 5 ke 10 minit. Kita akan mula semula pada pukul 12.10. Boleh? Baik, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita rehat 10 minit, kembali pada pukul 12.10.